Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, untuk sesi pembelajaran hari ini, cikgu akan sambung dengan untuk mikroorganisma untuk kelas yang keempat ya. Untuk kelas yang keempat iaitu bakteria. Sebelum ni awak dah belajar, dah 3 kelas awak belajar. Pertama tentang fungi atau fungi, kulat ya. Kedua alga, ketiga adalah protozoa. Okey, dan hari ni cikgu akan ajar tentang bakteria. Panjang sikit pasal bakteria ni ya. Okey, kebanyakan sebab kebanyakan mikroorganisma yang dijumpai di bumi ini, bagi 5 kelas ini yang paling banyak adalah bakteria ya. Okey, pertama kita akan tengok kepada masuk isi kandungan pelajaran terus ya. Okey, pertama kita tengok kepada saiz bakteria. Okey, kalau untuk fungi, untuk alga, untuk protozoa, okey, ada sesetengah daripada kulat tu, alga dan protozoa tu kita boleh lihat dia dengan mata kasar. Tetapi untuk bakteria, tiada bakteria yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Dan kalau kita nak tengok dia pun ya, kita kena gunakan mikroskop cahaya kuasa tinggi. So maksudnya kalau dalam makmal sekolah kita hanya ada mikroskop cahaya yang biasa saja. Jadi kita sukar untuk melihat bakteria kerana saiz dia adalah sangat kecil. Dia berukuran 0.2 hingga 10 mikrometer. Kalau awak recall balik ya, untuk protozoa, okey, alga dia berukuran 10 hingga 100 mikrometer. Tapi ini 0.2 hingga 10 mikrometer sahaja. Dan bakteria ini adalah haiwan ataupun mikroorganisma yang unisel. Apa maksud unisel? Dia hanya mempunyai satu sel sahaja. Jadi dia sangat halus ya. Okey, macam mana rupa, macam mana bentuk bakteria? Bakteria ni dia punya kelas dia adalah berdasarkan kepada dia punya bentuk. Ya, bakteria kita boleh bahagikan dia kepada 4 bentuk yang asas, iaitu yang pertama bentuk sfera, yang kedua bentuk berpilin. Berpilin ni macam mana? Dia berpintal. Okey, yang ketiga dia bentuk rod dan yang keempat dia bentuk koma. Setiap bentuk ini dia memberikan nama kepada bakteria tersebut. Kalau untuk bentuk sfera, kita panggil dia bakteria coccus ya. Kalau bentuk sfera, coccus. Sfera tu dia bentuk round ya. Bentuk bulat. Kemudian kalau berpilin ni dia bentuk macam ni, berpilin. Okey, dan kita panggil dia spirillum. Kalau bentuk dia bentuk rod, bentuk rod ya, rod macam mana bentuk rod? Bentuk rod macam tu. Okey, kita panggil dia bacillus. Dan kalau dia berbentuk koma, macam mana bentuk koma? Macam ni bentuk koma. Kita panggil dia vibrio. Ya, jadi bakteria itu kalau nama dia ada bacillus, maksudnya bakteria itu bentuk dia bentuk rod. Kalau nama dia ada coccus, okey, contoh streptococcus. Kalau streptococcus kan, kita dah belajar untuk flora normal kan, streptococcus. Dia adalah coccus, dia bentuk sfera, bulat ya. So gambarnya awak boleh tengok di sini. Okey. Ni contoh gambar dia ya. Kalau macam ni bentuk bulat, so dia bentuk coccus. Contoh bakteria streptococcus. Kalau bentuk dia berpilin macam ni, ni berpilin dia berpintal. Berpilin ataupun berpintal macam spring tu. So ini adalah dipanggil spirillum. Contohnya Treponema pallidum. So bentuk dia berpintal. Kemudian kalau dia ada nama bacillus, bacillus ni dia bentuk rod. Okey. Dan kalau dia bentuk macam ni, contoh dalam gambar ni ya, ini adalah bentuk koma. Ya, bentuk koma. So dia adalah vibrio. Contoh vibrio chlorea. Okey, jadi inilah bentuk-bentuk bagi bakteria ya. Bila kita kelaskan dia, kita kelaskan berdasarkan kepada dia punya bentuk.
Okey, kemudian kita tengok kepada struktur asas. Struktur asas, bagaimana dia terbina, apa yang membina dia. Okey, secara asasnya, kebanyakan bakteria dia mempunyai dinding sel yang teguh. Ya, dinding sel dia kuat, teguh. Kenapa? Okey, kerana dinding sel inilah yang akan memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Okey, dan dinding sel dia kalau untuk sel haiwan dia biasa dibina daripada selulosa. Tetapi kalau untuk bakteria ini dia dibina daripada asid amino dan juga polisakarida. Jadi dinding sel dia adalah lebih teguh dan kuat, ya. Kalau kita tengok rajah, awak boleh tengok juga rajah ini dalam awak punya buku teks, ya. Ni rajah dia. Ini adalah dia punya struktur dia, ya. Dia terdiri daripada, okey, luar sekali ni dia ada kapsul. Kapsul, ya. Kat sini kapsul dia. Menyaluti bahagian luar dipanggil kapsul. Kemudian ke dalam sikit, bahagian ni, ya, dinding sel. Okey, ni dinding sel dia. Okey, inilah keliling dia, ni dinding sel dia. Okey. Dinding sel dia diperbuat daripada apa tadi? Dia diperbuat daripada asid amino dan polisakarida. Jadi dia kuat, ya. Okey, kemudian ke dalam sikit, bahagian yang lebih lembut tu dia panggil membran sel, lapisan yang lembut di bawah dinding sel. Okey, kemudian ni maklumat genetik dia kat sini. Kalau dulu kita panggil, kalau haiwan manusia ini adalah apa? Kita panggil nukleus, ya. Dia punya nukleus yang membawa bahan genetik. Okey, kemudian bahagian bintik-bintik ni adalah dia punya sitoplasma. Sitoplasma inilah tempat berlakunya proses hidup dia, ya. Okey, dan dia ada bintil-bintil glycogen yang menyimpan makanan dia. Ni ukuran dia. Kebanyakannya adalah 1 hingga 10 mikrometer saja ukuran dia, saiz dia, ya. Okey, dan yang ni flagellum. Flagellum ni dia macam dia punya ekor. Tujuannya untuk apa? Dia membantu untuk pergerakan. Ni flagellum, ya. So kalau kita tengok kat sini, ni okey, sesetengah bakteria ni, okey, dia ada flagellum bahagian belakang ni untuk dia bergerak, dan juga ni flagellum, ya, bahagian ni. Ini kita panggil dia sebagai flagellum. Di samping dia punyai flagellum, okey, di sekeliling bahagian luar dia punya kapsul itu, dia mempunyai rerambut halus. Sini awak tengok, dia punya ayat kat sini, ya. Dia mempunyai rerambut halus yang dikenali sebagai pili. Ya, rerambut halus ni nama dia panggil pili. P-I-L-I. So rerambut halus ni adalah dia punya pili. Untuk apa pili? Pili ni berfungsi untuk bakteria itu melekat pada permukaan tertentu. Sebab dia halus, dia mudah diterbangkan, dibawa oleh angin, kan. Jadi dia mempunyai struktur-struktur rambut halus ni yang kita panggil pili ni untuk dia melekat kepada permukaan tertentu. Okey, dan tadi ni ekor tadi ni flagellum lah. Flagellum ni, flagellum, ya. Ni tulisan pen merah ni kurang nampak, kan. Cikgu letak kuning. Flagellum ni, dia bahagian ekor ni, flagellum ni adalah untuk dia macam ekor ikan lah, untuk dia bergerak. Okey, kemudian kita tengok kepada nutrisi. Apa yang dia makan? Pemakanan untuk bakteria, ya. Dia mendapatkan makanan dengan pelbagai cara. Tapi adakah salah satu caranya dengan menghasilkan klorofil? Tengok penerangan kat sini. Bakteria yang mempunyai klorofil menghasilkan makanan sendiri, tetapi tidak banyak bakteria yang mempunyai klorofil. Ni nanti kena baca buku yang lebih detail lagi. Okey, sesetengah bakteria pula bersifat parasit. Ini yang bahayanya parasit ni. Ya, sebab apa parasit berbahaya? Sebab dia mendapatkan nutrien daripada perumah, ataupun kadang-kadang kita panggil host. So perumah dia ni adalah organisma hidup. Jadi bila dia duduk dekat organisma hidup ni, dia dapatkan makanan, dia akan merosakkan organisma hidup
sebut. Itu sebab kita panggil dia parasit. Okey. Kemudian ada juga bakteria yang saprofit. Saprofit awak dah belajar kan? Dia mendapatkan nutrien ataupun makanan daripada organisma yang telah mati. So most of the bacteria dia dua kumpulan ini. Hanya sebahagian kecil sahaja yang mempunyai klorofil. Okey, yang ni awak akan belajar di peringkat lebih tinggi. Kalau peringkat yang sekarang ni awak belajar, okey, dia ada yang membuat makanan sendiri, ada yang ada klorofil, dia berwarna hijau, tapi tak. Itu dia tidak membahayakan kepada manusia, of course lah, sebab dia boleh buat makanan sendiri. Yang bahayanya adalah yang parasit, ya. Saprofit ni sebab dia dapatkan nutrien daripada yang telah mati. Contohnya kalau kucing mati, kita tanam kucing tu, lepas tanam, buka cuba gali kucing tu, tengok ada nampak lagi tak struktur kucing? Tak nampak kan? So siapa yang mengurai dia? Bakteria lah yang mengurai dia. So bakteria itu adalah bakteria saprofit. Ya, ni contohnya bakteria ya. Okey, tengok dia ada pili, yang ni flagellum. Tadi dah belajar kan? Yang ini bentuk silinder. Kalau bentuk silinder dia adalah kumpulan bacillus ya. Okey, sekarang kita tengok kepada habitat. Kat mana dia duduk? Habitat dia bergantung kepada pemakanan dia. Okey, bakteria dapat ditemukan dalam udara. Okey, dalam air, dalam tanah, dalam kesemua organisma yang mereput. Okey, bakteria ni dia berada di mana-mana sahaja. Ya, dia boleh ditemukan dalam air, ada dekat udara, ada tanah, ada dan juga organisma yang mereput itu, proses pereputan itu adalah dilakukan oleh bakteria. Ya, so itulah habitat dia. Di mana dia dapatkan semua makanan, di situlah dia berada. Okey, dia bergantung kepada apa jenis nutrisi dia. Kalau dia parasit, dia berada dalam organisma hidup. Kalau dia saprofit, dia berada pada organisma yang telah mati. Ya. Kalau dia antara di bawah, dalam satu tempat dalam udara ada bakteria sebab dia sangat kecil. Dalam air ada bakteria, dalam tanah juga ada bakteria. Okey, dan cara pembiakan dia, macam mana bakteria ni membiak? Ya, sama seperti 3 kelas yang sebelumnya, dia boleh membiak secara aseks, iaitu secara belahan dua, dan kalau secara seksnya adalah secara konjugasi. Ya, sebab bakteria ni adalah mikroorganisma yang unisel. So, most of them dia membiak secara aseks, ya, iaitu belahan dua. Kalau dia membiak secara, dia juga boleh membiak secara seksual, iaitu konjugasi. Ni contoh dia belahan dua. Ya, daripada satu sel induk, kemudian dia punya nukleus ini dia duplikasi. Kat sini dia punya nukleus ni akan duplicate, ya, melakukan proses duplikasi. So dia jadi dua nukleus. Okey, kemudian dia terbahagi di sitoplasma membentuk dua organisma, dan bila dia matang dia terputus, dapatlah 2 sel anak. Ya, maka pen cikgu ni pun tak terang. Okey. So ini induk, ini anak, dan sebab dia lakukan proses belahan dua, pembiakan dia secara aseks, induk dengan anak ni adalah sama, exactly the same macam mesin fotostat saja, dan dia membiak dengan sangat cepat. Kalau konjugasi pula, konjugasi adalah pembiakan secara seksual. Ni kaedah konjugasi dia, ya. Okey, so konjugasi melibatkan 2 gamet, satu gamet jantan, satu gamet betina. Okey, mula-mula dia membentuk tiub konjugasi kat sini. Pembentukan tiub konjugasi. Kenapa ada tiub konjugasi? Sebab bila ada tiub konjugasi, dia memindahkan bahan genetik, okey, apabila sebahagian plasmid didermakan. Ya, tengok rajah, kita fahamkan rajah. Dia bina tiub, dia jumpa, dia bina tiub. Di sini ada plasmid, satu tak ada. So bila dia bina tiub, dia ada jalan lalu, dia buat bukaan. Kemudian plasmid ini akan bergerak ke dalam gamet yang lagi satu, dan dia duplicate.
Duplicate. Tengok. Dan daripada ni tak ada plasmid kan. Dua-dua dah ada plasmid. Okey. So, sel anak dengan kandungan genetik yang sama. Ni sel penderma, ni sel penerima. So, ini yang kita panggil sebagai konjugasi. Okey, kemudian yang ni lebih detail lah. Ya. Plasmid tu apa Bondo? Plasmid tu adalah cikgu tukar pen dulu bagi nampak. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil. Ya. Yang mampu bereplikasi. Replikasi tu maksudnya dia duplicate. Tahu duplicate? Duplicate tu macam mesin fotostat. Ya. Secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Jadi apa dia plasmid? Dia adalah gelang kromosom. Okay, dia boleh bereplikasi, dia boleh duplicate diri dia. Okay, dan kemudian dia pindahkan bahan genetik ke dalam gamet yang lagi satu membentuk sel penerima. Okay, yang ni secara umum saja. Nanti kalau detail, peringkat lebih tinggi, awak boleh kaji dengan detail. Okey, kemudian ciri istimewa bakteria. Okey, ciri istimewa dia untuk bakteria. Contohnya bakteria Bacillus anthracis. Nama pun susah nak sebut. Dia membentuk endosfera. So ni Bacillus, so bentuk dia rod kan. Okey, dia membentuk endosfera. Okey, apa kepentingan endosfera ni? Dia dapat bertahan dalam persekitaran yang ekstrim. Contoh persekitaran itu terlalu panas, terlalu sejuk, kemarau atau kekurangan makanan. So maksudnya kat sini, okey, dalam keadaan yang ekstrim macam ni, dalam keadaan yang kritikal, bakteria ni dia tak mati. Tetapi dia boleh bertukar kepada bentuk endosfera. Ya, dia membentuk endosfera. Ni kita tengok raja kat sini. Dia ni endosfera. Okey, bila dia bentuk endosfera ini, dia akan maintain dia punya spora ini di dalam endosfera. Jadi permukaan pelindungan dan sfera di dalam ni kita panggil dia sebagai endosfera. Kalau ditanya endosfera tu apa? Endosfera adalah di mana dia menyimpan spora dengan satu lapisan permukaan perlindungan. So untuk apa endosfera ni? Endosfera ni memastikan bahawa bakteria ni dalam keadaan kritikal dia tahan terhadap keadaan ekstrim. Apa dia keadaan ekstrimnya? Kalau kemarau dia tak mati, walaupun tak cukup air dia tak mati sebab dia tetap dia melindungi diri dia dalam bentuk endosfera. Okey, so itu tentang bakteria. Rasanya itu saja tentang bakteria. Tajuk seterusnya adalah virus. So, itu saja tentang bakteria. Okey. Banyak maklumat tapi very simple ya. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik apa yang cikgu dah ajar ya. Ingat balik istilah dia endosfera lah. Okey. Kemudian dia ada apa tadi? Plasmid lah. Apa dia plasmid? Okey. Pembiakan konjugasi dia, dalam dia ada dimasukkan tiub konjugasi. Plasmid itu adalah yang membawa maklumat genetik yang dipindahkan kepada sel penerima. Kemudian kalau secara aseksnya dia membiak secara berlahan dua. Okey. Jadi bakteria ni sama macam mikroorganisma yang lain. Dia ada dua cara pembiakan, aseks boleh, seksual pun boleh. Tapi satu yang samanya adalah apabila dia dalam keadaan kalau dia seksualnya dia sama, konjugasi, cara konjugasi saja berbeza. Dan bentuk untuk bakteria tadi, dia punya kelas tu, dia punya jenis tu berdasarkan kepada dia punya bentuk. Jadi awak tengok balik video cikgu ni, okey, tengok balik satu persatu, ulang balik apa yang cikgu cakap, faham kan? Okey, kemudian boleh rujuk buku teks dan buat nota, ya, buat nota ringkas, buat dalam nota yang mudah awak faham, ya, setiap subtopik ni, bermula nutrisi, cara pembiakan dan seterusnya. Okey, itu saja untuk bakteria, ya. Untuk bakteria, video ni saya berhentikan di sini dan nanti selepas tengok video ini awak boleh tengok tentang
virus pula. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih untuk bakteria.